Mula kita tengok pada bila opening tu aku saja guna time frame 5 minit ya. Mumpung fokus 5 minit je. 5 minit. 5 minit je. Okey, mau ambil mula-mula 10.30, kalau patut untuk petang pula 2.30, malam pula pukul 9 lah. Okey, kita back test. Okey, sekarang mula-mula kita tengok 10.30 kita tengok opening price dia. Oh dia, lepas tu masuk dalam gun calculator ni. Okey. Masuk gun calculator ni, lepas tu kita ambil lah harga dia recommend buy. Sell ni kita buat dua garisan berbeza lah. Okey. Ni target ikut dia. Okey, jadi kita akan dapat dua garisan ni. Jadi benda itulah pentingnya yang aku share tu, yang aku tunjuk benda ni. Nampak ni? Okey. Okey, yang ni apa kegunaan dia? Kegunaan dia macam ni. Aku tunjuk tepi ni, aku kecil sikit ni. Nak bagi nampak mudah nampak. Okey, aku yang nampak gini. Okey nampak boleh? Bagi kita buat back test. Okey, sekarang kita dah tengok yang harga sekarang biar dia gerak. Okey, ni yang pagi tadi kita ambil. Okey. Okey, sekarang katalah tadi harga opening berapa ni? Kejap 4312. Betul. Ni nampak atas ni. Okey, sorry atas ni. 4312 lah. Nampak O. Ya. Okey. Kata 4312, tiba-tiba kita buat dah garisan 4323, 4307. Okey. Okey. Kejap Ada orang muncul klik pula. Boleh. Baik. Okey. Ada member masuk. Baik, boleh masuk. Banyak kan. Assalamualaikum Farizul. Hello. Waalaikumsalam, Cik So, sorry kita baru start je ni, tak ada apa ni. Macam saya beritahu mula-mula kita akan introduce macam kita ulang kaji lah bagi semua familiar. Boleh Boleh. Tadi saya record ni, nanti kita share balik besok macam mana. Okey. Macam saya beritahu saya selalu recommend member guna teknik gun calculator tu yang saya ada upload dalam YouTube lah. Okey, cuba praktis lah. Yang selalu saya tak pagi tu saya share chart yang ada garisan tu, saya guna calculator ni lah. 10.30 tengok opening price berapa, 4312 contoh ni. Lepas tu kita guna guna apa ni? Guna gun calculator ni, kita masuk nilai dia. Lepas tu kita akan dapat recommend buy, recommend sell ni. Lepas tu kita buat garisan macam ni lah. Okey, saya ulang balik. Okey, ni penting yang selalu saya bagi ni, simple rule order type ni. Ni betul-betul kena faham untuk trade FCPO. Sebab bila FCPO ni kita trading two way. Beli boleh, buy dipanggil apa, long, short sebagai sell lah. Okey. Jadi katalah for example ni, okey, kita dah dapat opening price, kita dapat harga sell nge-buy yang calculator recommend ni 4323, 4307, kita buat garisan. Okey, katalah pada kita ni harga semasa kita kira consider 4312. Okey. Okey, 4312, 10.30 tu jangan kelang kabut beli lagi. Biar dulu. Kita tengok market dulu. Kalau boleh tengoklah candle yang kedua ataupun candle ketiga. Kita buat candle kedua atau ketiga baru kita boleh tengok ke mana arah market pada pagi tu. Faham tak? Okey Okey, sekarang saya nak tunjuk katalah ni sebagai saya buat besar bagi case study supaya faham apa maksud order type ni. Okey, katalah saya buat satu garisan kat sini. Sini saya buat warna orange Orange tak apa boleh orange tapi bagi tebal sikit. Okey ni katakan ni sebagai kita belajar malam ni Katakan 4312 ni adalah harga current market ataupun market price. Boleh? Boleh Okey, sekarang katakan pada candle ketiga kita dah nampak dah. Candle pertama kita nampak dia naik, lepas tu kita turun. Okey, dia turun. Nampak tak? Dia cuba break 4323 line yang dia recommend buy tadi, yang gun calculator recommend buy tadi. Ni. Okey, kita tunggu dulu. Kita tengok third candle.
Tengok third candle nampak dia push up. Maksudnya bila dia push up ni maksudnya dia strong tu jadi buy lah ataupun long. Jadi kalau kita katalah kita sekarang harga semasa ni, okey, katalah harga semasa kita pada 4312. Kita nak buy pada harga saya recommend kalau kita nak buy, kalau boleh kita satu tick di atas garisan yang gun calculator recommend. Sebab apa? Sebab kita consider 4323 tu sebagai resistance, 4307 tu adalah support. Jadi kalau nak praktis buy on breakout support atau resistance, eloknya kita ambil satu tick above ataupun satu tick below kalau kita ambil short. Jadi katalah sekarang market price kita 4312, okey? 4312. Kita nak beli, kita nak queue. Kita nak buy tapi dengan queue lah, kita tak beli lagi, kita nak beratur nak beli dekat harga 4324. Jadi bagi kita nak buy, kita kena ada dua pilihan. Sama ada kita buy limit ataupun buy stock. Bila masa nak guna buy limit, buy stock ni? Okey. Bila kita buka, contoh kita buka ni. Okey, contoh ni. Nampak tak contoh kita nak buy? Nampak tak dia ada kat sini order type ni? Order type ada limit, market, stop. Faham? Okey. Sekarang kita belajar dua ni, limit dengan stop. Dua beza. Market ni, kalau kita klik order, kita immediately dia beli harga pada satu tick. Instant. Instant punya buying. Okey. Ini maksud order type lah. Okey. Okey. Sekarang tu maksud dia. Jadi sekarang kata kita buat latihan set ni. Okey. Sekarang harga semasa, bagi nampak. Harga kita 4312 tapi kita nak beli 4324. Buy. Long lah. Kita nak guna apa? Buy limit ke buy stop? Kalau dia macam buy limit lah. Sebab apa buy limit? Sebab apa buy limit? Harga bawah pada ni. Tak boleh. Sebab kita kena ingat gini, Mak. Kita kena reference kita adalah market price ni. Market price 4312 lah. Betul. Okey. Tapi dia punya price kita nak beli, maksudnya price buy ni, maksudnya buy ke sell ni kita consider harga kita nak queue, harga kita nak beratur beli. Faham tak? Okey. Tapi macam masa kita nak beli ni harga tu dah atas daripada 4312 tau. Dah, bukan. Tu maksud aku. Jadi sekarang katakan kita assume sekarang harga kita 4312. 4312, okey. Abaikan yang lepas-lepas. Maksudnya sekarang kita main garisan ni, garisan hijau dengan garisan merah ni kan. Sekarang katalah kita nak tunggu pada harga 4324 selepas dia akan breakout 4323. Tapi harga semasa kita buka chart adalah 4312. Okey. Market price. Jadi kita nak guna apa? Buy limit ke buy stop? Untuk 4324 tu. Tengok simbol ni, besar kecil ni. Merah ni. Dia gini. Kita guna buy limit apabila market price lebih besar daripada buy kita nak beli tu. Faham tak? Kita guna function buy stop apabila Price duduk atas. Buy kita nak beli tu lebih tinggi daripada market price. Tu maksud dia. Faham tak? Jadi untuk kita queue pada harga 4324 ni, kita kena pilih sebab harga 4324 ni lebih besar daripada current price. Jadi lebih besar daripada current price, jadi kita kena beli Buy stop. Gitu. buy stop, betul. Jadi bila guna buy betul. Jadi bila kita nak buy stop, jadi cara dia kita pergi dekat kita punya, contohlah sama ada kita nak place order kat sini ke atas chart ke apa. Cara dia kita pergi kat buy. Buy, kita tukar dulu yang ni, buy stop. Lepas tu kita pun masuk harga kita nak beli tadi. 4324. Lepas tu pun check berapa kuantiti, lepas tu masuk harga 4324. Lepas tu pun baru kita place order queue. Itu satu cara. Ataupun kalau kita rasa kita dah decide nak contohnya daripada chart ni kita nak beli 4324 contoh kita satu cara daripada selain kita place order kat situ, kita boleh guna function
market depth ni. Market depth ni, okey, ni market depth lah ni. Merah ni adalah untuk short sell. Biru ni buy. Jadi kita cari je kat sini contohnya. Katalah kita cari-cari sini kita nak buy lah. Kat bawah ni lah. Kan? Okey, kita pun boleh place juga kat sini. 4324. Contoh tadi lah 4324 macam berapa ni? 43 Saya ingat ni. 4323 24 ah. 24. Okey, cari 4324, kita pun boleh mana dah? Okey, sini. 4323 4324 sini. Kita boleh place kat sini. Faham tak? Tu selain daripada kita nak key in dekat chart tadilah. Faham tak? Ataupun kita klik sini, dia ada perkataan place order. Kita nak place order ni ada 3. Satu, kita boleh klik place order kat sini. Bila place order kat sini, dia akan keluar lebih kurang dia macam ni. Sama tadi. Faham tak? Jadi sini, cerita dia akan beritahu harga low, harga volume, harga high, harga last, harga yang tutup semalam, berapa bahan. Jadi cara dia, let's say tadi 4324 kan. Jadi kuantiti dia, ni kena hati-hati ya. Kuantiti satu lot. Pak kita nak tunggu atas daripada tu, kita buat stop. Stop. Lepas tu, kita pun masuk harga kita. Lepas tu kalau kita nak buy. Kalau nak sell. Kena hati-hati benda ni. Faham Baik. Baik. Okey, beres settle. Okey, settle satu je. Okey, tak apa. Kita buat latihan. Target ni latihan je. Bagi semua faham. Faizul macam mana? Faham tak Faizul? Ada soalan boleh tanya? Saya buat sekejap je ni. Sebelum nak tengok cerita Melayu. Setakat ni boleh Cik Zul. Alhamdulillah. Ni saya selalu tertukar nama yang kerang buah ni. Siapa nama? Kerang buah. Ni nama username kerang buah. Siapa nama? Nak panggil kerang kan takut tu pula. Boleh guna mic tak? Boleh tak? Siapa nama? Tak apa. Okey, beres yang ni. Okey, sekarang kita buat latihan untuk sama juga macam ni. Okey, sekarang katalah sebab apa perlu faham order type ni, sebab benda ni lah kita guna untuk buat stop loss yang selalu saya ajar tu, buat stop loss, lepas tu kita boleh buat trailing stop limit, kita anjak bila kita dah profit. Contoh macam ni ya. Okey, sekarang let's say lah kita dah beli dekat 43, saya anjak pula 432. Tak apa, kita main anjak je ni 4324 lah kan. Kita beli dah 43. Kita beli ada berapa ni? Buy 4324 lah. Okey, katalah kita beli dah 4324 mesh dah fill. Boleh? Faham Okey, jadi bila 4324 lepas tu kita pun letaklah stop loss, stop limit lah senang cerita kan. Sebab dekat trading platform kita, dekat telefon telefon ataupun dekat trading platform ni, bila kita working order, maksudnya kita queue, dia akan ada kat sini lah, display kat sini berapa. Okey, bila complete lepas tu bila mesh ataupun fill, dia akan ada kat open position berapa. Jadi untuk kita letak stop loss, jadi dekat open position ni kita klik yang mana ada display kat sini kan. Contohlah kita beli tadi buy, bila buy dia akan simbol dia adalah plus. Bila minus ialah simbol untuk sell ataupun short. Okey, jadi bila let's say kita open position tadi 4324, dia akan ada sini plus, maksudnya kita keadaan long ataupun buy. Jadi cara untuk letak stop loss, kita klik atas tu, dia akan keluar perkataan macam ni, place order. Faham tak? Place order tu dia akan keluar lebih kurang macam ni. Jadi disebabkan saya tunjuk dulu ya. Sekarang kita dalam keadaan buy. Kita buy 4324. Jadi untuk close position buy, kita perlu apa kalau untuk close position ataupun kita nak tu? Kita guna sell. Faham tak? Okey, bila sell. Okey, sekarang sell. Katakan sekarang kita harga dekat 4340. Okey, katakan harga sekarang 4340 dah naik ataupun kita match kat 4324, tapi tiba-tiba sekarang katalah harga baru naik sikit lah 4326. Tapi kita nak protect kita punya investment, kita dah nak letak stop loss. Jadi katalah kita nak stop loss, kita nak letak dekat 4318. Harga semasa 4326. Ada orang masuk tolong klik boleh tak? Boleh. Dia keluar keluar situ tak? Tolong klik Okay. Okey, jadi
sekarang kita tahu sekarang harga semasa 4326 lah senang. Okey, kita dah match, kita dah beli 4324 tadi. Jadi sekarang kita nak letak stop loss kita, katalah kita nak stop loss, kita nak letak dekat 4312 lah senang cerita. Okey lah. Tadi harga semasa. Jadi sebabkan harga semasa kita adalah 4326, kita nak letak stop loss sebab kita kadang buy 4324 tadi, kita letak nak guna function apa? Sell limit ke sell stop? Sell limit. Kalau Sell limit, Betul je. Sell limit. saya stop baru. sell stop, betul. Sebab dia akan jadi keturun harga tu. Dia gini, dia sekejap saya tanda sekejap, boleh sekejap. Okey, sekarang mana tanda arrow. Ya, Sell stop. sekejap. Sebentar gini. Okey, sekarang kata CP. saya tulis sini senang, saya tulis Okey, sekarang tadi nak bagi semua faham saya tulis sini Tadi kita buy betul. Kita buy dekat berapa ni? 4324, betul. Okey. Okey, kita letak sebagai pelajar tak ada bagi faham. Sebab penting, benda ni penting kalau baru kita trade dengan confident. Okey, buy 4324. Okey. Lepas tu katalah kita dah buy dah fill. Lepas tu harga current price kita sekarang ataupun kita panggil ni market senang cerita market price senang tukar. Market price harga 43 baru naik sikit lah senang cerita 26. Okey. Okey, 43226 lah senang. Baik, mana dia? Okey, 4326. Letak kat sini. Okey. Lepas tu kita untuk buat protection sebab kita buy, kita untuk buat stop loss, kita kena letak sell, betul? Okey. Okey, stop loss, sorry. Saya tulis Price. Yang ni buy. stop loss, kita katalah kita nak letak berapa dekat harga Ambil. 43110 lah senang stop loss sebab kita untuk buy tadi. Buy 4324 ni kan. 4324. Okey. Biar faham Okey. Okey, tak apa sebab saya tak buat garisan, saya tulis gini boleh Okey. Okey, sekarang cerita dia kita ulang balik Sekarang tadi kita cerita tadi kita pada harga sekarang market price ataupun MP pada 4312. Lepas tu kita nak Q. Kita nak Q harga 4324. Sebab masa tu sebelum tu 4323 kan. Sekejap, saya ni tadi kalau orang tanya Pak mari mana garisan ni? Garisan ni 4323 ni sebab kita saya ulang balik 4323 ni sebab kita guna gun calculator, teknik yang selalu saya ceritalah. Sebab 4312 ni adalah opening price pada 10.5 tadi. Bila masuk 10.5 tadi, opening dia 4312, masuk gun calculator dia akan keluar recommendation 4323 dengan 4306, 4307 lebih kurang. Jadi kita buat dua garisan ni lah. 4323, 4307. Jadi untuk back test ataupun belajar je malam ni, katalah MP ataupun saya panggil MP lah sana. MP tu stand for market price lah. Market price pada masa tu 4312. Tapi kita nak beli kalau boleh satu tick di atas garisan hijau ataupun satu tick bawah garisan merah lah. Okey, jadi kita nak buy 4324 disebabkan kita nak beli tu, buy tu lebih tinggi daripada 4312 harga semasa. Jadi kita guna buy stop. Sebab tengok simbol ni ada saya selalu share. So, kita nak buy, harga kita nak buy ni lebih besar daripada market price. Jadi kita guna buy stop. Jadi dekat sini kita boleh tulis guna order type ni, pilih daripada ni kita boleh buy stop. Itu cerita dia. Okey, sekarang cerita dia kita dah match 4324. Lepas tu sebab kita buy untuk close position adalah kena sell. Itu kena set dalam mindset Kita sell. Jadi untuk protect je kita guna stock limit je kita letak, katalah kita nak letak stock loss kita dekat 4310.
Katakan harga semasa sekarang 4323. Sorry, market price sekarang 4326. 4326 tapi stock loss kita nak letak 4310. Jadi kita nak guna apa? Sell limit ke sell stop? Faham tak? Boleh tak jawab? Siapa-siapa yang join mana ni? Sell stop. Sell stop. Sebab apa sell stop? Sebab harga dan naik tinggi kan. Betul. Sebab kita nak sebab kita nak letak tu lebih kurang daripada market price. Ingat tu je. Boleh ya? Jadi cara dia bila kita dah mesh nanti, macam saya beritahu, bila kita dah mesh je, dekat open position dia akan ada satu kita pukul berapa, quantity berapa, dia akan sebab kita buy, dia akan jadi +1. +1 tu simbol for buy. Jadi kita klik atas kontrak yang open position tu, klik dia, lepas tu dia akan keluar macam ni, place order. Kita klik place order ni, dia akan keluar window macam ni. Jadi kita pun letak, sebab tadi kita dah decide, sebab kita nak letak stop loss, kita pun daripada order type, kita pilih stop. Lepas pilih stop, lepas tu kita masuk harga berapa dia kita nak masuk. 4310 kan. Okey, kita pun masuk harga 4310. Yang ni kena hati-hati. Sebab kita nak set dah, nak stop loss, sell, kita klik sell. Jangan salah klik buy pula. Nanti dia akan beli jadi open benda lain ataupun tu silap tu. Hati-hati benda ni ya. Okey. Sekarang katalah kita dah letak stop loss stop loss tu 4310 kan, 4310. Lepas tu bila kita letak situ dia akan display kat sini dekat working order. Dia akan ada kat sini. Working order bla bla berapa, dia akan jadi -1. Sebab apa -1? Sebab kita adalah sell. -1, lepas tu dia akan letak masuk harga kita tadi. Dia akan display harga 4310. Dia akan ada kat sini 4310. Okey, dia ada kat sini, tunggu. Lepas tu katakan sekarang tiba-tiba kita dah 4310, harga naik. Oh, harga naik syok macam hari ni kan, ada rezeki lah siapa makan besar hari ni. Faham, harga naik lah, kata kita pun anjak lah. Harga naik kat sini lah, kita tengah-tengah meeting ke, tengah pergi jalan-jalan ke, meeting kawan, tiba-tiba semasa ni kita tengok chart. Oh, naik 4395. Apa kita nak buat pada kita stop loss tadi? Kita tukar jadi stop limit lah. Tak payah. Sell limit. Tak payah tukar mak. Cara dia, Amen lah. kita amend je. Kita tak payah tukar. Amend. Jadi sekarang, sekarang 4310 lah. Jadi kita tukar tukar dia nanti dekat kita punya ni kan. Dekat working order ni kan. Kita klik balik yang kita tengah queue stop loss tadi, queue, dia akan keluar ada satu kata amend. Amend atau cancel. Faham tak? Bila amend, dia akan keluar macam ni. Saya tunjuk sekejap. Dia depan kali yo. Dia depan sekejap saya tunjuk order mana cara ni. Ni baru ni saya ada share. Contoh macam saya buat itu hari. Okey, yang ni kita ada open position lah. Open position. Lepas tu dia naik macam daripada 75 naik 200. Okey, ni yang saya buat baru ni minggu lepas kot. Lepas tu dekat kita punya open position tu, lepas tu naik lagi 275. Jadi kita pergi dekat order tadi tu. Working order macam tadi kan, saya tunjuk dia working order kan. Ini stop loss yang saya buat awal-awal. Faham tak? Sebab yang ni saya kadang sell. Faham? Jadi untuk close that position ataupun stop loss kita terpaksa buy. Sebab tu that's why simbol dia +1. Jadi cara dia kita nak tukar macam kadang tadi, nak tukar bila kita klik atas working order ni atau ni, dia ada perkataan macam ni, amend ataupun cancel order. Jadi kita klik amend order ni, kita masuk nilai baru. Macam keadaan kita sekarang, katalah kita tadi beli 4324. Tiba-tiba kita sedar tengok chart 4395. Jadi apa? Kita anjak je kita punya. Bukan anjak atas chart lah. Jangan anjak chart. Nanti Zo tunjuk atas chart, anjak chart. Jangan. Ambil kita katalah sesedap rasa lah berapa aku nak profit. Letak katalah 4382 kita nak kan. Nak profit, nak stop loss baru. Jadi 4382 kita masuk je dekat amend tadi tu. Mana dia? Sorry. Dekat amend ni
Kita masuk BE nilai BE kalau BE ya. MN balik kita letak harga dia 43 berapa dia? 4382. Jadi automatic value ni akan bertukar jadi 4382. Maksudnya kita tak perlu lagi buat yang lain. Faham tak? Kita MN yang tu je. Banyak kali kita boleh anjak. Saya biasa buat gitu lah. Naik sikit, anjak sikit. Tamak lah. Tamak malah tak mau rugi langsung. Nampak tak? Faham tak? Lebih kurang gitulah. Nampak explain nampak sedap tapi bila depan cat nanti ketol mula-mula kan. Ada bawah. Ni baru start ke? Ke dah setengah je? Pukul 9 tadi Jading. Dah, kata 9.30. Mula-mula saya last minute saya beritahu. Saya ingat takut saya tak balik lewat makan dengan family Jading. Lepas tu saya beritahu tadi lah. Pukul 8.45 saya kata on balik pukul 9. Tak apa, tak ada benda Jading. Awal tadi saya explain cara guna ni lah. Sebab ada 2-3 kawan kita baru join. Guna ni order stock Jading. Yang saat ni nak tanya yang tu, kalau kita dah parking satu tempat, lepas tu tiba-tiba kita baca chat tu dia naik, kita nak cancel order tu yang macam tadi lah tu, just klik cancel lah. Kalau tak nak amend. Tak nak amend maksudnya Cik Day nak apa, stop loss ke apa Cik Day ke ataupun queue? Queue. Queue masuk Cik Day kita tak beli apa-apa lagi lah, betul? Kita queue kat satu harga tapi tiba-tiba kita rasa dia tak turun dah, dia nak naik balik. Sama je ni. Pergi dekat working order ni. Working order ni dia akan ada apa yang kita tengah queue lah. Klik tu nanti dia akan keluar macam tadi. Sama je ni. Amend dengan cancel tu. Jadi kita cancel lah. Yes, cancel lah, betul. Lepas tu baru buat baru untuk yang parking yang baru lah. Parking baru, betul. Kalau let's say parking baru tu sama, maksudnya mula-mula kita nak, contohlah kita nak buy dekat 4,000 contoh, tiba-tiba nak berubah, nak buy juga tapi buy dekat 3,000. Kita amend je value tu. Kalau melibatkan bertukar arah, ada nak buy daripada asalnya buy, lepas tu liver nak short, yang tu cancel lah. Okey. Itu yang gagap lagi tu, yang app baru ni. Tangan kena rendam dalam asal Jawa pun tak gagap. Itu yang takut-takut sikit tu, sebab dia nak main. Lepas tu tengok chat pula. Bacaan chat dekat Philip ni dengan TV. Dia macam ada sama lah. Tak berapa sama, tu yang confuse sikit tu. Kita dah baca kat TV okey. Tiba-tiba tengok kat chat Philip ni macam tak berapa okey. Tu yang dah tak jadi pula. Dia macam ni ni. Macam saya dulu biasa saya guna dua-dua, tapi sekarang bila masuk start kerja saya guna satu je. Fokus pada TV je, pakai dekat handphone kan. Lagi senang sebab satu macam mana, sebab saya perasan kau ada kadang-kadang tak tahu sama ada yang mana tak tepat, sebab saya fikir macam ni. Buat apa aku nak ikut sangat kalau yang mana trading view whatever, sebab kita nak trade chart based on chart tak pilih. Jadi saya tengok situ je ni. Tengok maksudnya dekat Philip Nova punya chart je lah. Itu tengah-tengah 2 hari ni tengah duk tengok macam tu, duk compare tu yang confuse. Kena makan kerengga sikit lah. Bagi berani sikit. Tu je. Saya hari ni loss 300.5 sebab masa tu parking masa tu saya 10.30 saya sampai kat Perasing. Perasing dekat area tu lah, ada meeting, place order sekejap. Lepas tu dapat place order, tiba-tiba jalan kereta, tiba-tiba tak ada signal atas LPT. Allah, masa tu profit dah. Allah kata, biarlah. Ada tak boleh trade kalau dalam keadaan gopoh-gopohnya tu. Betul. Tak ada rezeki ada. Tapi cuma saya nak beritahu, tadi ingat tadi saya ada share dalam grup kan. Yang 4346 ke apa, saya tak ingat ni. Yep. 4346 saya selalu beritahu ke kawan kan. Kalau jumpa satu garisan lebih kurang macam ni yang ni nampak ni, dia beratur banyak kali, dia test support ataupun resistance, try closely monitor location tu. Macam tadi ni yang ni. Yang ni kot 4346 bukan ni, saya beritahu dia. Lepas tu ada dalam grup tu tanya buy ke sell. Langsung tak jawab, benda tu melayang. Tak berani lah benda kita, sebab dalam grup tu kita tak tahu ada orang jenis monitor kan. Gitulah. Tapi dalam grup sawit, yang sombong kat grup Philip kenapa? Tadi kita tadi hujan lebat betul, dugaan sungguh. Alasan. Tapi gitulah, macam tadi 4346 sini kot dia. 4346 sini lah. Sebetulnya saya ada tengah tu.
Cantik ni kata. Tapi Memanglah kawan dah baca dia long tadi sebab ha, kita baca dia punya MA apa semua. betul. Tapi nak beritahu tu kan malas lah, asyik borak seorang je kat grup tu. Tapi gitu lah, saya recommend kalau jumpa 2-3 Jawab batu pula. Okey, teruskan. Okey, tak apa. Apa yang explain tadi, ada nak tanya tak? Saya suka kalau ada orang tanya, kita boleh two way communication. Jangan takut bimbang. Saya explain, ada tak faham ke benda. Ada nak tanya tak Bapak? Tak ramai lah ni, kita sekejap je. Di meeting sampai maghrib je lah. Sabani Syahri tu siapa? Sabri Sabni Syahri. Bukan Sabri Bukan ni. Dinas. Bukan. Oh, okey. Malam ni parking tak malam ni? Malam slow sangat, jadi saya nak trip pun tak berani. 10.30 sampai 11.30 sejam je yang rancaknya. Oh gitu. Pasal apa dia start 10.30? Kan masa ni time tak buka lagi market, 10.30 baru buka. Buka market US. Oh gitu. Ada grup satu lagi beritahu lah. Jadi itu yang kalau pukul 9 ni kalau dah baca dia up, parking je up. Long. Oh maksud macam itu dia boleh continue kan? Jadi jangan 2-3 kali masuk lah kalau malam ni. Sekali je kalau dah rasa dia long tu tak parking awal-awal long, tengoklah result dia malam kan pukul 11. Okey. Itulah. Tu lah saya beritahu member yang baru tu, cuba back test lah. Test guna simple rule ni. Simple rule ni penting tau, faham sebab kita nak familiar dengan sistem order dia. Sebab dalam order type ni dia ada limit 3 benda ni je. Market ni benarnya actually kita beli instant lah, sell ke stock. Tapi cuba practice limit dengan stop ni. Cuba back test, faham dah ni. Simbol kecil besar ni maksud dia buy yang depan ni adalah harga yang kita nak queue. Kalau harga kita nak queue tu lebih kurang, kita guna limit. Kalau harga queue kita nak buy harga nak tu lebih besar daripada harga market price, kita guna order type ni stop. Mudah lah sebenarnya kalau guna faham dah ni, kita mudah. Kita tak beli immediately harga market. Kalau beli harga market ataupun guna limit tu, dekat harga market tu dia biasanya beza 2-3 tip daripada harga kita nak tu. Sebab dia laju. Faham Ada soalan tak? Kejap ni 10.30 nak tengok cerita drama Melayu yang terakhir. Sorry. Tapi perasan tak semalam baru start March tapi malah laju lah jadi. Ya. Semalam pagi pun confused dengan ni. Kita pakai aktif dengan ni yang trading view pakai yang FCPO yang 01 betul yang tanda seru kan. Jadi pun berlainan kak. Dia masih Februari. Itu yang tekan kaliput sekat setengah jam kat bagger chart tu. Saya rasa dekat ni dekat trading view dia tak apply yang plus and minus tu, standard seru tu. Dia lewat lah sehari kot. Lewat sehari. Hari ni baru dia on. Kalau Philip Nova saya terkejut sebab besar bertukar sebab base pada report yang pagi saya hantar tu. Okey, waktu daripada Philip dia hantar, start March tu. Terkejut lah sebab semalam baru 15 kan. March, lepas tu tengok mula-mula pagi semalam, relax semalam memang dugaan lah. Saya beritahu mana semalam start hari saya share saja share. Semalam sebab semalam saya trade daripada dah kilang tu, dah kilang dinilai tapi dia punya treatment lebih kurang macam Singapura. Nak masuk macam masuk penjara. Sini kot. Sini lah semalam. Saya masa tu saya beli buy 4310 saya beli sini. 43 ke berapa saya tak ingat, 4310 saya beli. Lebih kurang gitu kot. Ke berapa saya beli ke 43 ke 4 saya ingat 4310
Lepas tu dia drop sampai sini. Masa tu loss, running loss 2,700. Termenung sekejap. Relax. Lepas tak apa, aku try hold lah lepas lunch. Tak, Lepas tu, macam mana boleh biarkan ni dia drop banyak sangat tu? Tak perasan ke apa? tak perasan je dia. Masa betul lah. Kalau kita tu, sebab tu orang recommend kalau ambil guna spread kalau kita busy. Sebab betul lah saja je. Tengah saya place order tu 43 berapa? Dia 43.10 lah. Betul saya ingat 43.10. Sebab lepas 2 candle merah tu, Hmm. indikator dah memang tunjuk ke bawah dah. Betul lah. Sebab 43.10 saya ingat saya beli tu masa tu dia naik sekejap je. Ingat cik dia kata sempat sekejap lah. Dia naik sekejap. Ya. Lepas tu dia dia merudum. Allah. Saya kalau 2,300 tu kalau sempat dia dah turun merudum yang ni, relax lah. Relax, tak makan je tu. Lepas tengok masa dia nak close lunch tu, ni ada potensi untuk gap up dia gap up tu, untung balik 800 lebih. Oh, very lega. Nasib baik. Tak, memang yang semalam kalau siapa main short memang kencang lah. Kencang. Sebab semalam Short panjang. Betul. Siapa masuk semalam based on gancak 4356, memang kenyang semalam. Kan dia bagi yang 4356 masa ada silap saya. Ada kan 4356 dia start sini. Masa tu. Tapi tak apalah. Ada rezeki. Sebab dia 2 kali boleh makan short lah semalam lah. Siapa-siapa yang baru join kalau nak gunalah indikator singgah saham tu boleh message saya username ni lebih kurang benda macam ni. Siapa tak daftar boleh benda free je review ni kalau ambil free. Nanti bagi username ni yang username bila kita daftar ni username je ni. Mana username dia? Singgah saham. Account profile ni username ni ni macam ni. Username ni bagi saya, nanti saya bagi access lah dia punya indikator. Boleh ya? Ada apa nak tanya tentang platform ni? Atau saya boleh explain. Lepas tu nanti, dekat tu kalau rasa nak study dalam grup Philip tu ada dah semua nota-nota, macam contohnya Philip Nova Guide ni, cuba study lah kalau ada weekend ni, cuba study. Ni untuk kalau guna apps, dia ada guide dia. Ni semua saya ambil daripada website dia lah. Dia ada cerita panduan dia. Lepas tu itu untuk apps. Kalau nak guna dekat tu desktop, dia ada ni. Bukan. Pun desktop pun ada dalam tu. Boleh guna sebab dia setakat ni laju lah bagi saya dia punya chart ni. Philip ni. Okey lah, mudah-mudah untuk trade guna telefon ataupun laptop. Tapi chart dia asyik loading kan? Dia bukan permanent live lah. Maknanya dia satu certain masa dia akan load yang baru. Oh ya, Cik dia guna refer time frame apa? 5. Tak tahu. Di laptop Dia dua-dua dah try pakai. Yang handphone dia 2-3 minit dia ada loading. Lepas tu dia datang balik chart tu. Okey. Tapi ada loading lah, bukan banyak macam trading view yang live data tu kan dia tak ada loading, dia terus ada je lah. Cuba saya start apa? Tapi saya macam mana? lately, this few days, since I think last week kot, dia start jadi loading macam tu. Kalau tak, sebelum ni dia memang cepat je, laju je. Sebab tu saya rasa nak tanya Cik Zul, kenapa saya ingatkan saya punya phone ke wifi I ke tak? Dua-dua jadi macam tu. Lappy pun jadi, phone pun jadi. Dia siap ada tulis loading dia tulis. Dia satu dia loading, lepas tu dia tak running tau. Nombor tak, kadang-kadang nombor tak running, kadang-kadang candle tak running. Oh, tak apa, besok saya tanya. Sebab saya tak facing masalah tu. Tak tahu lah. Tapi terima kasih. Sekali tengok kejap-kejap keluar tak ni kan dia, kalau panjang masa tengok dia akan ada lah. Last 2 days, kemarin dulu dia loading lama tau. Ke silap login demo account lagi kau? Login dah aktif lah. Dia lah. Sensitif. Okay, delete lah. Terima kasih banyak info. Nanti insyaAllah kalau besok boleh, kalau let's say ada keluar perkataan loading tu, screenshot hantar saya boleh tak? Okay, insyaAllah.
Sebab biasa benda-benda IT ni saya lebih suka mesej ke Olivia tu. Olivia tu bagus. Sebab itu hari mula-mula saya pernah communicate dia buat sistem ni lah, live dia tolong baiki live lah secara ni. Oh. Tak apa, nak beritahu dia okey je sebab dia punya developer tu dekat Singapura. Dia developer software. Aduh, ya Allah. Tapi Tapi kan Cik Zul, Ya. so far since saya join bulan 10 hari tu, baru recently je, last 2 weeks, I realise dia start jadi macam ni. Kalau tak, memang excellent. Sebab gini, saya rasa benda dia terjadi ni selepas ada satu hari sejak first day night trading tu. Night trading mungkin lah. Night trading tu ada 2-3 orang kena member kita, dia macam dia tak trade pun tapi saya beritahu minta tolong complain directly sebab saya tak boleh dah complain bagi pihak dia. Complain directly lepas tu dia duit tu di refund balik. Memang sistem tu ada macam tak synchronize lagi sebab malam saya rasa gitu lah. Cuba check lah kalau kita tak bimbang jadi macam tu lah. Kalau tu tak ada apa pun, dia very transparent lah Felix setakat ni. Tak ada masalah. Okay. Kalau ada tu boleh tolong sempat screenshot hantar saya. Okay. InsyaAllah. Terima kasih Cik Zul. Sama-sama. Yang nama apa ni? Cik Din, yang Cik Din tanya nama Syabani tu ni, Kak Syah yang suara ni. Betul tak? Ya. Ni Kak Syah nama Syabani ke? Dia keluar nama Syabani bukan? Ke orang lain? Entah, dia keluar nama apa? Kalau Kak Syah cakap. Syabani Syahri. Dia lah tu. Dah tak tahu nama sendiri. Berat lah tu. Okey. Terima kasih. Tapi tengok malam memang macam Cik Din beritahu lah, mungkin pukul 10 ke atas baru ancak sikit. Ni malam ni dah dapat 12 dah, 12 tik lah. 12 tik okey lah. Buy kan? Memang buy sebab daripada TF 15 dengan TF 30 dah tengok dia punya chart tu memang ngala ke ni. Ke uptrend. Kalau tengok chart dia. Betul. Nak crop ni. Ada apa nak tanya lagi tentang saya explain tadi kalau ada siapa tak faham lagi? Masalah ya, US stock. Ni kena delete ni. Tapi pagi ni berapa? 153 daripada pagi sampai petang paling tinggi hari ni. Apa buat akhir ni? Siapa ada malam ni? Sekejap saya tengok sini. Yang ada malam ni. Nak make sure siapa join malam ni faham lah ni. Farizo Kerang Buah ni siapa? Saya tanya dari tadi. Tak tahu dah nama. Lepas tu Cik Ding, Kak Syah. Ada apa nak tanya sebelum kita ending? Sekejap je sebab saya pun tadi saya sampai lewat balik awal dah. Hujan lebat sangat. Ngayalah takut. Ada kereta dia kesian. Ada pakcik tu dia terbabas langgar hujan, lopak hujan tengah-tengah highway. Dalam grup ni ada tak siapa-siapa yang pernah dah guna apa ni yang ganti smart card tu, touch angle tu, nama dia RFID Ada guna tak? Pernah guna tak? Tak ada, tak pernah ni. Dia nak implement start Januari tahun depan lah. Tak tahu katanya tapi mungkin tak jadi sebab dia punya test pun tak lepas-lepas lagi. Dia ada apa beza ke? Disadvantage ke smart tag? Smart tag kan tak betul ke macam ni? Dia sama je lebih kurang, cuma dia lekat kat mana, cermin ke kat mana dia punya tu, dia detect frekuensi, radio frekuensi terus buka je dia punya ni. Sama dengan smart tag, cuma smart tag tu apa nampak fizikal, yang ni nampak macam antena tu tak nampak lah. Gitu je lah. Tapi fungsi dia sama dengan smart tag.
Sebab dia konon dia tak nak bagi orang delay, dan mana dengan speed 30 benda tu boleh open lah. Tapi ada, saya tengok orang komen ada kat kalau hujan pun slow juga benda tu. Okey, faham. Apa tadi banyak nak tanya yang Philip feature punya ni app tu tak ingat dah. Dia tu lah, cuba praktis lah sementara tu, sebab kalau yang demo dah expired boleh reset je password dia boleh guna balik sebulan, dia tak ada masalah. Tukar je password. Tapi gitu lah. Yang chat Philip ni pakai berapa MA berapa tadi? Philip ni? Emma saya guna sekejap dia. 10 satu. Saya gambar je tak tengok. Satu lagi 6 maksudnya. 6. Lepas tu MACD ni saya guna setting ni lah 4318. Ni sama dengan sawit lah. 4318. Dia lain sikit sebab kawan kat TV pakai sawit. Philip ni pakai MACD 4318 ni lah. Betul. Dia macam tu lah. Itu yang kadang confuse sikit tu. Kadang kat TV dia dah touch, dah cross. Kat MACD ni belum lah tu. Yang mana satu aku nak ikut ni kan ikut. Sebab dia selagi dia tak touch betul, tak cross, takut dia cium je tau. Lepas tu dia naik balik. Betul. Itu yang takut. Dah 2-3 kali try ada satu tu, ingat-ingat kita dia dalam satu candle lagi dia nak cross. Tiba-tiba dia cium je terus dia naik balik. Aduh, masak yang tu. Betul. Lepas tu yang ni volume biasa je, tak ada apa lah. Ni cuma nak tahu tengok volume. Dia hari Jumaat dia tak ada night trading kan, dia last kali hari Khamis lah. Tapi tengok mungkin bulan depan pun mungkin dah akan stabil kot malam ni. Malam mungkin orang tak layan mana. Jadi kalau tak ada permintaan rasanya lama-lama rasa dia tu stop je night trading ni kot. Sebab dia punya timing mungkin tak betul. Betul. Tapi maksudnya advance kepada masa staff tu security lah kena kerja mungkin shift lah kan. Tu Muhammad Nawi on mic tu ada tanya apa-apa kot. Tak ada. Tak ada lagi lah. Nanti dah. Baru ni. Yang barulah ada 10 soalan. Mak Nawi ni saya debor je dia duduk dungu je takut mari depan rumah ni. Takut. Gitu lah. Lagi tak profit lagi tu lah dok. Rasanya berapa orang dia biasa normally 2-3 minggu. Cik Din tahu berapa 3 minggu je dia baru dapat account. 3 minggu genap hari Jumaat 3 minggu. Dia sama ada dia tak cukup staff ataupun banyak sangat orang apply. Dua tu lah mungkin. Ataupun dia checking kot, dia banyak benda lah. Tahu dia bang. Awal-awal itu kejap seminggu kan. Betul. Okay, Apa tu yang orang yang first day telefon masa kita submit tu nama Regina. Senyap tu. Bila dah settle dengan Oliver dah boleh log in dah apa dah semua, dah boleh half margin, barulah dia WhatsApp. Tak payah layan dia. Kata I dah deal dengan Oliver semua dah settle, you lambat. Kata first day nak hantar nombor telefon tak hantar kata. Betul. Sebab ada kat 2-3 orang member kita, bila saya tanya, dia memang satu group je dia. Macam itu hari kita buat live kata Jocelyn kan. Yang ada Cina perempuan yang live dengan Cik Sabri tu hari, ingat tak? Atau Jocelyn yang tu bagus apa kata dia. Lepas tu saya suka dia 2 orang ni je, Jocelyn dengan Olivia. Olivia more pada IT, bagus dia, cepat. Dia saya kalau begitu pegang satu nombor je, simpan nombor Jocelyn ataupun Olivia. Itu memang support memang bagus. Okey. Tapi Regina tu boleh lah, tak ada masalah. Sebab dia benar tukang kontak sebab dia tak ada benda pun. Yalah, dia punya hari yang kita submit online tu, esoknya dia dah telefon efisien dah main. Mungkin tu lepas 3 minggu. Lepas tugas dia bagi follow up tu je baru pertama. Itu betul. Itu hari tak apa Kak Syah pernah submit withdraw duit kan Kak Syah?
Setiap kali untung Kak Syah withdraw. Kak Syah lah, dia orang mesti banyak nyampah Kak Syah. Sebab Kak Syah kan 3 hari sekali mesti submit withdrawal. Aneh. Dia buat macam ni Kak Syah. Kalau tanya dia, kalau boleh tak saya sebulan tu saya bagi dia setiap kali kena sign kan form tu ke macam mana? Kak Syah ada simpan kan memang Kak Syah ada folder lah simpan dia ada apps kan. Oh, okey. App apa? Boleh share app apa? Buat nanti Kak Syah share kat grup boleh tak? Sebab Kak Syah Boleh. Tak apa. Sekarang ni Maksudnya bila submit sebelum pukul 10 bila boleh dapat duit petang tu petang. Sebelum kalau nak dapat duit hari tu juga kita buat submission sebelum 10 pagi. Kita lepas pukul 2 tu boleh check lah ada. Kena fail lah. So far Kak Syah tak pernah lagi lah lambat ke apa ke. Okey. Faham. Diorang so far Kak Syah just share lah dengan kawan-kawan yang lain. So far alhamdulillah lah staff Philip pun very bagi good cooperation lah. Betul. They are very helpful. Itulah siapa-siapa nak belajar withdraw boleh tanya Kak Syah. Kak Syah selalu withdraw. Dia mesti menyampai Kak Syah. Sama juga. Lepas tu Kak Syah takkan tinggal duit banyak tau dalam akaun. Memang Kak Syah letak rapat sangat. 3,600. Lepas tu kalau kata dia dah makan. Sebab because bila I dah rugi. Macam I need time tau to recover. Sebab Kak Syah jenis main. Kak Syah tak ambil banyak-banyak. Bila start Kak Syah berniat nak ambil banyak tu selalu tak menjadi kan. Kak Syah pernah. Kak Syah boleh lah juga Kak Syah straight pernah straight 10 hari ke 11 hari tak ada rugi langsung tau. Tak loss at all. So consistently 200, 300, 200, 300 every day. Lepas tu bila kita manusia ni jadi tamak tau. Bila Kak Syah jadi tamak rupanya ilmu tak dalam lagi tapi dah tamak kan. Lepas tu bila I dah start change I punya mind setting and I want more. So rupanya that is call it emotion lah kan. Nafsu. So I dah start jadi tak betul lah maksudnya loss. So bila Kak Syah loss biasanya Kak Syah akan duduk diam and sit down and tengok balik kan where's the mistake, kenapa aku jadi macam ni, muhasabah lah kononnya. So after that, after a few days when I dah feel recover, I akan masuk balik duit macam tu. Sebab Philips ni, yang ni kita share experience macam you all yang duit-duit berlambat tu mungkin tak ada experience macam ni. Macam Kak Syah yang duit tak banyak ni, yang letak duit rapat ni, dia akan contact kita tau. So I think this is one part of macam orang kata ada advantage jugalah. Yang mana dia akan bila kita dalam losing position dia orang akan contact kita, message kita cakap Cik Syahbani sekarang you punya ni kalau account equity you below than 1,400 we have automatically cut off kan. Lepas tu you kena keep on monitor. So Kak Syah akan respond them immediately. Kak Syah kata kalau kata open position pagi, Kak Syah kata let me monitor until evening. Dia orang cakap lah, dia orang akan bagi suggestion sama ada kita nak top up duit ke macam mana kan. Macam tu lah. So macam reminder lah. Ya, dia memang mungkin dia orang pun ada list yang mana orang yang dia orang nak kena call kan bila ada dalam sistem dia orang they have to keep monitoring this type of people yang mana yang account of equity dah low so dia akan masuk dalam satu sistem kot mungkin lah kan sebab kalau tidak mana dia nak tahu kan. Ya betul. So dia akan contact siapa-siapa pun akan contact kita, dia akan minta kita masukkan duit. So advantage-nya ialah kita reduce kita punya loss. Maksudnya okay kita dah tahu macam mana pun dia akan makan duit aku banyak ni je. Kan tak ada dia nak pergi lebih ke apa ke. Lantaklah tak nak fikir. Kalau aku loss pun memang banyak ni lah maksimum aku akan loss. Macam tu. Tak tahulah ni cara orang yang duit tak jenuh orang kata tak banyak. So I take it as a positive.
Betul. Yang belajar nak keluar duit tu malas sangat. Itu yang kemudian nak cerita yang sharp entry ni. Syak and kena tanya Cik Zul lah. Kena tanya Tok Guru lah. Nak keluar duit tu tak apa, agenda ketiga tak apa. Yang nak sharp entry ni yang penting sangat ni. Takut tersilap baca. Ni Cik Din kan? Cik Nordin MZ itu kan? Yang hari-hari hitung 113 tik tu kan? Ya. What's your problem? You have no problem anymore. So you don't have to ask for the entry point already. We supposed Tak. Yang ni half setengah jam pertama pagi dengan setengah jam pertama petang. Kat situ kritikal. Betul. Lepas dia dah follow tu tak apa. Sebab dia yang mula-mula setengah jam tu itu yang tengok ramai yang taruh sharp entry tu yang kat situ candle besar-besar. Betul. Jadi kalau kita tersilap benda tu long, kita masuk short, tu menangis sikit. Betul. Jadi yang lepas pada setengah jam pertama tu okey dah. Betul, dia stabil. Sama dengan pukul 2.30. Pukul 3 ke atas dah okey dah. Boleh baca dah dia punya perjalanan dia tu. Betul. Sebab Kak Syah tengok kan dalam main FCPO ni entry apa ni, kawan cakap apa, kita kena baca trend dia uptrend ke downtrend. Kalau salah trend dia salah buka dah buat silap habis. Itu sebab saya awal-awal dah tengok yang 1 jam 30 minit dengan 15 minit kat mana trend dia. Okey. Jadi yang itu kadang-kadang beritahu, okey sekarang kalau long jangka pendek tu maksudnya dia nak pull back tau. Betul. Tapi kalau lebih pada hard dia tu, lebih pada Fibo dia tu, dia akan terus dengan ada indikator yang sawit tu dah merah, maknanya dia jatuh ke bawah terus. Dia bukan pullback biasa, dia pullback bawah habis. Betul. Yang baca itu kata yang fokus sekarang ni yang setengah jam pertama dengan setengah jam yang pukul 2.30 itu yang kritikal yang kerap kali kesilapan berlaku kat situ. Okey. Betul. Sebab dia macam statik lagi kan. Chat pun tengah kalang-kalibut lagi masa tu. Betul. Masa tu ada yang dia buy yesterday sell today ya. Buy yesterday sell today. Jenuh. Tak nak dah. Tapi Kak Syah pernah hold sampai evening session lah. Maksudnya sampai daripada morning sampai 2.30 kan? Itu memang bismillahirrahmanirrahim tu Allah lah. Yang 100 lebih tu yang semalam lah, yang masa short banyak tu, yang short panjang. Short. Nanti boleh tak kalau Cik Zul ada masa lah, kalau kawan-kawan ada masa kita buat sebab kita macam orang yang main trader ni, banyakkan yang kita main dulu, kita mostly tengok buy kan, kita pandai kan. So kita belajar short, boleh tak Cik Zul? Belajar short macam mana? Belajarlah, selalu kita belajar kat mana kita nak entry, maksudnya kita dah pandai kan tengok uptrend kan, beli sebab kita main saham dulu kan tengok semua buy, tengok naik atas je kan. Dua-dua hal saya main kat saya, dua-dua macam hari ni, semalam saya buy ada sell, dia sama je cara dia, cuma terbalik je lah. Kak Syah pun main dua-dua juga, tapi bila Kak Syah baca message kan ramai orang macam takut bila short. Tapi itu kata sipu cakap short paling untung, dia betul. Panjang. Sebab dia kalau jatuh banyak. Dia jatuh banyak, dia nak naik tu yang payah. Betul. Okey. Jadi itu yang sipu nasihat, kalau boleh nampak short tu lama sikitlah tunggu. Kalau long tu kadang paling maksimum pun 4 candle hijau tu dah bahaya dah. Kalau short tu kadang sampai 10 candle boleh makan lagi. Tengok trend lah. Kalau trend time frame besar tu dia nunjukkan short tu tunggu je lah, masa tu raya lah. Kak Syah tengok Cik Din selalu pakai trend line trade. Trade line macam-macam semua campur. Yang penting sawit pakai, trend line pakai. Yang tu untuk yang setengah jam lepas tau. Okey.
yang first setengah jam tu tengok yang admin ajar tu lah. Tengok yang dia nak ke mana tu. Dia berat ke mana. Siapa ada pakai Fibo? Fibo pun pakai tak? Semua pun. Okey lah. Kak Syah pun pakai Fibo. Tengok keadaan lah. Kadang kalau dah tengok trend tu jelas tak pakai Fibo pun. Oh, okey. Kadang-kadang trend tak jelas kan. Dia macam, very tricky kan. Cuma nasihatnya masa sideway tu payah sikit lah kalau nak masuk sideway. Itu kalau boleh elakkan lah. Kalau berani pun ambil dalam 2, 3 atau 4 tik ya. Jangan cita-cita tinggi lah itu. Memang banyak dah test kat situ jahanam semua. So, daripada 10, 8 jahanam. 2 je okey. Suspend kan dekat sideway kan. Macam kita tak tahu dia nak pergi mana kan. Betul. Maksudnya semua orang pun sama lah. Tapi itulah admin, kalau boleh group tu kalau boleh ramai bagi idea lah dalam tu masa live. Seronok sikit kalau asyik borak seorang je, tak boring. Asyik borak cakap seorang kelakar. Yelah sebab saya dah bagi lah. Kadang-kadang saya nak bagi selalu je. Saya pun ada kerja kot. Macam orang lain, mungkin orang lain pun same position lah. Tengah kerja ke tak break ke. 43 orang. Alah, janganlah marah. Ada suka komen. Aku cerita seorang je malas lah kata keluar. Kan kita dapat pahala tau Cik Din. Kita orang baca, lepas tu kita orang ambil benda tu, cuba absorb pahala you. Jangan cepat menyesal lah. Macam petang tadi kan baru masuk petang, tengok ini boleh long tu yang beritahu long, tapi ingat jangka lepas tu malas nak cakap dah sebab dah tahu akan berlaku down tu. Kan ada kan pukul 4 lebih tadi masuk. 4 lebih. Pagi tak masuk ada hal. 4 lebih tengok ini dah nak long tu yang beritahu tu. Tapi boleh kat 27 tik tu kat situ. Pukul 4 ni. 4.20 berapa tadi yang bagi mesej tadi? 4.24 katanya. Kan betul. Rasanya tu 1, 2, 3, 4 kalender tu. Tu apa? Kak Siti mana? Kak Siti tak join malam ni. Kak Siti tak join group Philip, dia tak join group Philip. Oh, dia tak join group ni. Okey. Aduh. Okeylah. Tu lah. Setengah jam. Yang paling after yang half pagi tu, setengah jam pertama tu. Yang pakai gun tu memang boleh membantu, tapi yang mana kita nak tengok? Tengok admin bagi kalender pertama tak habis lagi pun dia dah bagi lah tu yang cemas kat aku ni. Bagus admin. Admin bagi tu bagus. Kita dah tahu dah gun kat mana. Kita tak dia bagi gun tu okey. Yang dia bagi buy okey ke tak? Yang tu kalender pertama tak habis lagi. Kita baca kita punya indie, ini nak jatuh ni, tak boleh percaya ni. Kalau sync dengan dia punya baca tu, baru boleh ikut. Maksudnya dia tanya Cik Din kena jawab. Dia tanya tu soalan. Cik Din lah. Itu kan setiap kali dia tanya okey ke tak tu, kalau kita berdasar pada indie, kalender kedua baru boleh baca. Dia kalender pertama dah bagilah, tu yang masalah dia. Dia sabar. Saya biasa 10.30 macam hari Senin, saya akan bertolak daripada Dungun ke Melaka dalam pukul 6 pagi. 6 pagi tu biasanya saya sampai dekat exit tol Tangkak tu 10.30 kat situ. Biasa saya parking tepi jalan. Buka tengok cat dulu, okey baru share semua, baru jalan. Pernah sekali saya parking dekat dipanggil apa ni? Hentian sebelah Bemban. Bemban masa tu, cantik ni, nak masuk sekejap. Sampai dekat office. Bolehlah 2-3 ratus. Okey lah. Yang tak tahan tu, first candle tu. Ya okey je, tak ada apa. Sebab gitulah, cuba praktis macam gun calculator macam Cik Din beritahu dia bantu kita tengok sebagai benchmark untuk ke arah mana lah market. Yalah.
Okay, itu macam Kak Syah tengok kan, Kak Syah tak sajalah nanti in future mungkin kita boleh brainstorming untuk bila dia gap up atau gap down, Betul. kita nak dia mesti ada tau dia punya style kan. Yang ni kita kena study sama-sama or sit down together. But bila Kak Syah tengok Kak Syah tukar kepada Heineken ST ke HA candle. So kalau dia gap down dia akan jadi satu batang hijau. Tapi Kak Syah tak pandai lagi lah macam mana nak kalau gap down tu kita nak nak baca dia akan naik ataupun dia akan turun. Kalau dia dah gap up dia akan turun ke dia akan naik. Nak kena baca yang tu, nak kena study yang tu. Tak buat lagi research yang tu. Kalau kita boleh dapat yang tu kita akan boleh makan awal. Kan? Ya. Macam Cik Dian pukul 10.30 kita semua tutup laptop dah makan kenyang lah. Tapi macam tahu lah, selain daripada kita tengok indie, kita tengok apa, cuba belajarlah guna naked chart ni. Maksud tu kalau kita cari yang mana candle yang banyak kali test. Macam tadi saya share dah 4346 ni kita zoom saya zoom sekejap sini. Yang saya share di 4346 mungkin ramai kot tadi ada saya mesej lah 4346 saya tanya comel tak sini rasanya pukul berapa 4346 ni saya tak highway sini kot. 4346 ni kalau tengok memang kita tak berani lah pergi mana. Masa tu saya masuk 43 saya masuk based on ni. Saya tengok candle ni dia sekali test high ni berapa 4345 dua kali. Lepas tu saya queue dekat harga 4344. Saya rasa macam dua kali lah. Lepas tu dia kena mesh. Saya kena kat sini 4344. Okey, lepas tu drive. Saya beritahu tadi drive atas highway tiba tak ada gerak. Tiba-tiba masa ni. Lepas tu dia naik atas tapi saya set stop limit dekat sini lah. 4358 lebih kurang tu jadi loss lebih kurang 300.5 tu tak apalah, tak ada rezeki. Cover ganti dia ambil semula semalam tu. Maksudnya Cik Zul sell lah kan, short lah mula-mula kan. Betul. Saya short sebab ni buat tengok ni. Tak ada apa amat tu. Lepas tu cuma lesson learn ni saya nak info kalau kita jumpa direct continuous candle test satu level of price dekat macam ni cuba cuba closely monitor dia. Maksudnya dia test banyak kali mungkin sama ada tu support dia tak berjaya untuk break maybe dia akan melantung balik lah ataupun maybe dia tak berjaya break resistance maybe dia akan melantung ke bawah lah. Cuba closely monitor lah. Kalau tanpa indie kawan tak boleh baca yang ni, kawan tak tahu atas ke bawah sebab kalau tengok hijau tu tak tahu dari resistance ke support. Tapi kalau masukkan indie kita boleh tahu kalau apa line hijau tu dia still atas daripada merah. Betul. Dia akan naik lah, itu je. Betul deh. Betul. Dia tak ada crossover lagi kat situ. Itu yang andaian memang buy tadi. Betul. Dia ada buat hammer tu strong kan? Betul. Strong. Tapi lepas tu berpandu pada sawit. Masa tu sawit, kalau tengok sawit dia time tu sawit tengah jatuh. Pukul apa Dia buat U-turn pukul yang kalau hammer ni pukul 11.35. 11.35 Cuma dia masa tu sawit merah ke bawah. Merah ke bawah. Kenapa tak jalan? Dia start naik ke. Dia masa tu tak stabil mana lagi lah, dindong-dindong ni. Satu lagi Kak Syah tengok MACD tu. MACD tu masih atas lagi histogram tu. Maksudnya dia masih uptrend tau. Itu satu lagi kita punya indikator bila garisan merah dengan biru tu masih di atas histogram tu masih bahaya untuk kita sell. Selagi dia tak cross down histogram tu level kosong. Level kosong tu memang bahaya untuk kalau kita nak sell pun sekejap je ambil. Lepas tu tak boleh nak harap lama-lama sangat sebab dia masih kuat lagi. Betul. Oi, dah 30 tick daripada malam tadi.
Pukul apa masuk ni? 9 lebih. Pukul 9.39 masuk tadi. Hmm. Dah 30 tik. Dah cukup jual. Betul ke tu? Betul lah. Kata trade kot. Main-main. Jangan marah. Betul ke cik? Cik Din dah start trade Real trade. Janganlah. Kita diam-diam je. Cik, Tak, yang malam punya kena buat macam tu. Kena study trend. Lepas tu parking je. Buat bodoh. ui, tak mau seram. Malam saya nak tenang. Ini belum 10.30 hari. 10.30 kan kalau dia jatuh jahanam. Sebab sekarang ni kalau tengok sawit dah keluar merah dah. Sekarang 10 22 10 suku punya candle. Betul tak? Ya, baik kurang. Dah keluar. Sawit dah keluar merah dah tu. Time frame apa ni? Time frame 5. Betul. Kan biru tu nak close lah. Tapi kawan punya dah close lah. Kawan punya dah merah dah. Hilang balik. Nak turun. Itu je tengok. Betul. Tapi yang ni dia turun sementara ni. Kalau dia turun macam ni. Kalau keadaan macam ni dia turun. Lepas tu sawit merah. Ini panjang sikit ni. Dia kalau bengkok sikit je tak apa. Ni kalau bengkok jumpa merah lagi memang ni jauh sikit. Kadang-kadang pergi sampai Fibo 77. 70 apa? 70%. Ini macam nak turun banyak ni. Kenapa cakap nak turun banyak? Sebab dia dah naik lama ke? Tak nak tengok ni biru dah nak cross down ke merah bawah tu. Ini setting 4318 setting MACD 4318 kan? Betul. Dia sama dengan sawit punya ni. Kawan punya dah merah. Kenapa MA nya tak merah lagi? Dia premier lambat sikit dia. Aduh. Saya baru ni untuk next year renew pun saya drop kepada Pro Plus malah ambil premium. Oh, tak ada 8 lah sekarang. Tak ada 8 kotak lah. Sebab macam ni dulu saya ambil premium sebab purposely untuk alert 400 counter trading. Alert tu macam tak ada sambutan jadi saya kata kau ambil yang Pro Plus sudahlah. Yalah. Itu hari saya border affiliate atau email. Saya kata boleh tak you bagi harga setahun tapi subscribe untuk 2 tahun. Dia kata tak boleh. Tak apa sebab tu kita boleh adjust kemudian sebab benda tu sebab saham pun nampak semakin lama makin slow kan. Counter pun kita nak enter pun tak berani. Biarlah kita fokus pada FCPO lagi nampak menarik sikit lah. Kawan yang pump oil ni buat dua screen. Satu screen tu chart saja. Satu screen tu yang Indie ni. Indie apa? Indie apa ni yang puyuh apa semua tu dengan sawit tu. Cik Din tak try minta Indie yang Cik Sabri ada buat Indie lah. Tak tahu. Saya tak pernah minta ada dia tunjuk itu lagi. Tak ada pun. Itulah tanya dia sebab dia siapa join dia punya tu dia bagi Indie. Saya tanya. Tak tahu Indie dia setakat mana. Itulah tanya. Sebab yang penting sekarang nak tengok nak observe tu full screen punya chart tu. Betul. Kalau tengok yang macam buat sekarang ni yang 3 baris ni dia jadi kecil. Mata tak berapa awas dah tua. Cik Din, saya cadang besok try gini. Sebab Cik Din biasa buat paper trade sebelum ni banyak guna trading view lah, betul? Alright, katalah Cik Din Cik Din punya forecast katalah 445 tu nak short, contoh kan? Okey, 445 terus place order pakai guna market depth kat sini. Cadang lah. Mana? Jadi daripada sini, contohlah kita ambil market depth lah. Sebab Cik Din kata market depth, terus kata-kata tadi nak short. Okey, cari dekat short. Contohlah 445 berapalah apa harga nak pergi kat sini. Nak tengok lah test synchronize dah. Maksudnya okey lah. Lagi senang. Maksudnya
guna trading platform ni just untuk place order, yang ni untuk analisis. Itulah ingat nak buat macam tu. Kat laptop tu analysis. Lepas Okey. tu masa jual beli tu nak pakai handphone kat sebelah. Boleh juga, tak ada masalah. Cuma sekarang tu itulah bila kadang-kadang tertengok chart yang kat handphone tu. Itu yang dia jadi keliru sikit. Dia tengah ada keliru sikit. Dia tengah adjust dia punya mental punya sync tu. Okey, betul. Benda tu sama je tapi kita nampak benda baru, faham tak? Betul, faham. Ya pun cik dia buat gini buat macam saya buat ni, contohlah cik dia buat gini, contoh cadangan lah, okey. Yang ni buat gini, sebelah gini je senang. Lah. Pun boleh lah. Tapi kawan lebih penting sebab chat yang atas bawah ni kawan nak full lah. Faham. Jadi tu yang kawan buat dua belah tu. Jadi guna laptop ke guna desktop? Laptop. Guna laptop kalau tu cik dia kalau ada skrin yang tu buat macam saya buat tu, beli kabel tambah lagi skrin, tampal kat mana-mana. Lagi. Sebab sekarang ni yang main banding-banding dengan Indie yang bawah-bawah ni, kalau dengan baca MA dengan BB pun dah boleh ni, dah lebih kuat daripada sawit apa semua. Okey, faham. Sebab kita dah faham dia punya lenggok tu. Dengan MA dengan BB tu kita dah tahu dia ke mana. Jadi kalau sawit dia tunjukkan berlainan tapi kat atas tu masih strong yang tu, kita masih dia akan naik. Tu je, macam tu je. Okey. Gitulah. Itu sebab perlukan full screen tu. Ya, full screen tu buat macam saya share itu dia. Saya cari. Sebab sekarang screen, tapi kalau laptop kalau nak beli screen second screen, make sure dia punya size, dia punya resolution tu sama dengan laptop size. Kadang dia tak full. Okey. Macam saya kena dah itu hari saya pergi tukar balik tapi saya balik kedai tu layan. Seperti resolution tu yang berapa? 1420 darat apa benda tu. Saya kena sama. Cuma sekarang tu lah pakai macam tu lah, pakai yang dua skrin satu TV tu pecah dua. Okay. Sebelah tu bubur penuh yang cat saja, yang sebelah baru bubur ni. Jadi nak tengok pun senang. Betul. Tengok atas bawah ni dia jadi kecil lah. Tak jelas. Dia punya lenggok MA lah. Sebab lenggok MA ni penting bila dia nak buat cornering tau. Betul. Bila dia nak buat cornering tu, kita akan tahu dia nak turun. Kalau dia straight ke atas, 45 darjah ke atas tu, kita tahu dia akan naik. Dan bila dia akan habis tu, bila kita tahu MA10 tu dah rapat dengan line hijau. Okey. Macam ni kan serabut nak tengok. Tu yang pening tu. Betul. Okey. Orang lain ada soalan tak? Kalau tak ada soalan kita sampai sini. Tak ada takut. Okey, semua lambat masuk hari ni. Tak beritahu pukul 9. Ya, saya last minute dia beritahu. Ingat saya bimbang. Kata janji pukul 9 tapi saya tak balik rumah sebab tadi anak-anak sampai dia ajak makan kat luar, saya pergi je. Okey. Kalau tak ada apa, saya ucap terima kasih semua. InsyaAllah apa yang kita discuss malam ni, saya itu hari tak tahu. Yang kita buat tu